亲爱的弟兄姐妹，主内平安， Saudara-saudari dalam Tuhan, Shalom. 欢迎您参加今天下午的双祷会。 Kami menyambut Anda semua di dalam kebaktian Dwi Bahasa sore hari ini. 我们知道祷告是我们和神建立关系的很重要的渠道。 Kita semua tahu bahwa berdoa adalah hubungan kita dengan Tuhan. 我们也知道祷告不单是个人的， Berdoa bukan saja hanya bersifat pribadi, 它也是团体的。 juga bersifat umum. 所以欢迎每一位弟兄姐妹一起来参加我们今天的祷告会。 Maka dari itu kami menyambut semua untuk bersama-sama berdoa pada sore hari 我们 ini. 要特别的感谢上帝， Sungguh bersyukur pada Tuhan 因为他赐我们权柄来向他祷告祈求。 karena Dia memberi kita hak untuk berdoa, untuk memohon kepadanya. 此刻，请各位预备心，我们要一起来祷告感恩。 Saat ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa, untuk bersyukur pada Tuhan. 我们唱第一首歌《我愿奋起》，圣颂579首。 Mari kita naikkan pujian yang pertama, Ku akan bangkit dari SPK 579.我们现在一起来做开始的祷告。 Mari kita
berdoa. 亲爱的主，我们感谢你， Tuhan, kami bersyukur padamu. 感谢你为我们预备时间来向您祷告。 Tuhan memberikan kami waktu untuk berdoa padamu. 祷告就好像我们每一天的饮食一样， Berdoa seperti makanan kami setiap hari. 若不祷告就没有力量。 Jika kami tidak berdoa, kami tidak mempunyai kekuatan. 我们越祷告就能越亲近你。 Semakin kami berdoa, semakin kami dekat dengan Engkau. 求主你预备我们每一个弟兄姐妹的心， Tuhan, persiapkanlah hati setiap kami. 求你使我们那刚硬的心能够回转归向你。 Supaya hati kami yang keras boleh kembali kepada Tuhan. 当弟兄姐妹们向主你敬虔的祷告祈求的时候， Ketika saudara-saudari kami dengan rendah hati berdoa kepadamu, 求父神从天上垂听。 mohon Allah Bapa dari surga berkenan untuk mendengarkan. 我们也要把接下来的时间完全向神你来仰望。 Kami menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. 愿你的圣灵恩膏与我们同在， Roh Kudus mengurapi setiap kami, menyertai setiap kami. 使我们的祷告得以如香陈列在主的面前。 Sehingga doa-doa kami seperti dupa yang harum. 感谢恩主，奉耶稣的名祷告， Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 我们唱诗近乎十架圣颂242首。 Mari kita naikkan pujian dekat ke salib.亲爱的弟兄姐妹，我们现在一起来认罪祷告。 Saudara-saudari sekalian, mari kita berdoa penyesalan. 非圣洁不能靠近主。 Jika kita tidak kudus, kita tidak dapat mendekat pada Tuhan. 当我们愿意诚心的在主面前认罪的时候， Ketika dengan sungguh-sungguh kita mengaku dosa kita, 他也喜悦，也愿意赦免我们的罪。 maka Ia akan berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita. 我们每个人思想自己在过去的一周当中或更久之前犯过什么罪， Mari kita merenungkan dalam minggu-minggu ini kita telah melakukan dosa kesalahan apa. 你可能有在背后说人坏话的， Mungkin kita membicarakan orang lain 你可能说过谎， atau kita berbohong 你可能发过怒。 atau kita marah. 我们要一起在主的面前全心祷告， Mari kita berdoa di hadapan Tuhan dengan 我们一 sungguh-sungguh. 起低头默祷。 Mari kita berdoa. 主，我们感谢你，谢谢你的手术，对这个我们向你悔改祷告。主啊，我们的罪是何等深深重，主啊，赦免我过去的日子当中你面前的不洁净和所做你不喜悦的事情。所以主，你是垂听祷告的主，你的心是人知道。主啊，涂抹我们的过犯，好使我们可以亲近主。谢谢你。 我们谢谢主，求主你同在，感谢你恩主。
亲爱的主耶稣，我感谢你， Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu. 你实在是我们的主。 Engkau sungguh adalah Tuhan kami. 在我们还做罪人的时候， Ketika kami masih berdosa, 你就为我们钉在十字架上， Engkau berkorban di atas kayu salib bagi kami, 叫我们众人的罪可因着基督的宝血得到赦免。 karena darah Kristus dosa-dosa kami boleh diampuni. 我们知道自己都曾死在罪孽过犯当中， Kami tahu kami pernah jatuh di dalam dosa, 但因着你极大的恩典， tapi karena anugerah-Mu yang besar, 如今叫我们与基督一同活过来。 hari ini kami boleh bangkit kembali bersama Kristus. 求你赦免我们过去在你面前所做所行你所不喜悦的事情， Ampuni segala dosa kesalahan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, 使我们的人来靠近你，我们的心也靠近你。 sehingga ketika kami menghadap Engkau, hati kami pun menghadap pada Tuhan. 赦免我们的过犯， Ampuni segala kesalahan 求 kami. 你查验我们的心思意念。 Tuhan, selidikilah hati pikiran kami. 如果我们心里面有什么得罪你，我们心里面有什么罪恶， Jika ada dosa di dalam hati kami, 都求主你除抹。 kiranya Tuhan yang menghapus. 感谢你恩主， Terima kasih Tuhan. 奉耶稣的名祷告， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 请看，这是来自上帝的赦罪之恩。 Mari kita melihat berita pengampunan 约翰一书1章9节， di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. 我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。 Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 我们唱第3首诗歌，圣颂580首，使我复兴。 Mari kita naikkan pujian yang ketiga dari SPK 580, Bangkitkan Kami.现在是正道的时间， Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. 我们请柳明峰传道主讲，文艺传道翻译。 Firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Yohana Susanto dan diterjemahkan oleh penginjil Isabel Tong. Shalom, selamat sore saudara-saudari sekalian. 弟兄姐妹们平安。 Sore ini kita akan merenungkan dari Matius 12 ayat 38 sampai 42. 今天我们要从马太福音12章38到42节思想。 Mari kita sebelumnya masuk dalam doa. 我们先低头祷告。 Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu. 天父，我们真感谢你。 Pada sore hari ini kami kembali boleh
belajar dari firman-Mu. 今天下午我们可以向你学习， Kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin kami untuk masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. 求你真理的灵引导我们进入真理， Dan juga tolong kami untuk bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. 也求你赐给我们力量，使我们可以施行你的道。 Dan biarlah Tuhan pimpin kedua hamba-Mu ini ya Tuhan. 也求你引导我们两位， Kiranya Tuhan urapi kami untuk boleh menjadi pembawa firman Tuhan. 求主高莫他们，使他们可以做你的出口。 Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. 感谢你，我们奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Di awal kita tidak membaca perikop yang akan kita renungkan, tetapi kita akan membacanya ketika merenungkan bagian-bagian dari ayat yang akan dijabarkan. 我们不从开始读我们的经文，等一下我们在解释的当中，我们就会读。 Ahli Taurat dan orang Farisi adalah sekelompok orang yang diberi kesempatan oleh Tuhan bertemu langsung dengan Tuhan Yesus, mendengar langsung pengajaran Tuhan Yesus, dan melihat langsung perbuatan Tuhan Yesus. 文士和法利赛人是一个很特别的人，因为他们可以面对面听到主耶稣所教导的，亲眼看见他的行为。 Ahli Taurat adalah orang-orang yang mempelajari hukum Taurat dan menulis penjelasan-penjelasan sehingga orang awam bisa lebih mengerti hukum Taurat. 那文士就是那些学习关于律法的，而且写注释使平凡都可以明白律法。 Sedangkan orang-orang Farisi adalah golongan orang yang berusaha untuk mengerti dan menerapkan hukum Taurat seketat dan setepat mungkin. 而且那个法利赛人就是那些要很正确的理解律法，而且在他们生活中可以应用。 Ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, seringkali mereka dikritik dengan begitu pedas oleh Tuhan Yesus. 当他们遇到主耶稣的时候，主耶稣时常用很重的话来批评他们。 Tentu tidak semua ahli Taurat atau orang Farisi itu jahat. 我们知道不是每一个法利赛人或文士是坏的， Tetapi kebanyakan dari mereka ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka selalu menentang Tuhan Yesus. 但是他们多数是来见耶稣，来抵挡耶稣。 Termasuk dalam perikop yang kita renungkan hari ini. 包括我们今天所要读的经文， Mari kita baca ayat ke-38. 我们来读第38节。 Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." 当时有几个文士和法利赛人对耶稣说：“父子，我们愿意你显个神迹给我们看。” Dan Tuhan Yesus langsung mengkritik mereka dengan pedas di ayat 39. 主耶稣很重的去批评他们，在39节。 Jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. 耶稣对他们说：“一个邪恶淫乱的时代，求看神迹，除了先知约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看。” Apakah meminta tanda atau keajaiban itu salah? 讨一个神迹是不是错误呢？ Suatu perbuatan seringkali bisa jadi salah atau benar tergantung dari motivasi sewaktu melakukannya. 一个行为是错的还是对的，是在乎他后面的动机。 Misalnya orang tua yang memukul anaknya. 好像一对父母他们打孩子的时候， Kalau motivasinya untuk mendidik dia, menyadarkan dia akan kesalahannya dengan dilakukan sepatutnya, maka itu adalah benar. 如果后面的东西是要管教孩子，使他从他的错误醒悟过来，这个是对的动机。 Tetapi kalau orang tua memukul anaknya dengan sewenang-wenang sebagai pelampiasan emosi, maka tentu salah. 但是如果父母打孩子是因为要发泄他不稳定的情绪，这个是错误的。 Sama-sama memukul anak, 一样的打孩子， tetapi dengan motivasi yang berbeda, maka akan berbeda pula nilainya. 但是后面的动机不同，
就是有不同的效果， Yang satu benar, yang satu salah. 一个是对的，一个是不对的。 Oleh karena itu, mari kita lebih dalam merenungkan bagian ini. 所以我们来思考更深。 Mengapa permintaan orang Farisi untuk meminta tanda dari Tuhan Yesus langsung ditangkapi dengan kritik yang pedas? 为什么这个文士和法利赛人，当他们要一个神迹，主耶稣就很重的批评他们？ Tuhan Yesus menyatakan mereka sebagai angkatan yang jahat dan tidak setia. 主耶稣称他们为淫乱的、邪恶的时代。 Mungkin di antara Anda akan bertanya tentang Gideon. 可能我们当中会问关于基甸， Beliau adalah seorang hakim yang kisahnya tercatat di dalam Hakim-Hakim 6-8. 他的人生是在那个士师记6章到8章记载。 Tercatat Gideon meminta tanda sampai 3 kali kepada Tuhan. 我们知道他问上帝3次，向上帝要这个神迹， Dan Tuhan dengan segera memberi dia tanda yang dia minta. 上帝马上给他神迹。 Apa bedanya Gideon meminta tanda dengan orang Farisi dan ahli Taurat meminta tanda? 那么基甸问神迹，那么这些法利赛人和文士也是问神迹。 Gideon diminta Tuhan untuk menjadi pemimpin orang Israel, melepaskan diri dari tekanan orang Midian. 上帝要基甸做以色列的领袖，来帮忙他们，来带领他们脱离这个米甸人。 Gideon yang tidak punya kedudukan apa-apa di komunitasnya, awalnya tidak terlalu percaya. 基甸他没有什么地位，所以本来他没有什么相信主。 Pertama, Gideon meminta tanda bahwa Tuhan sendiri yang berbicara kepadanya dan Tuhan segera memberi tanda yang diminta. 第一次，基甸问神能不能神亲自对他说话，上帝马上成全他。 Ketika akan berangkat, dia kembali meminta tanda karena imannya lemah, belum siap untuk seketika menjalankan tugas dari Tuhan. 第二次，他也问神，他要动身的时候，他也问神，要神给他神迹，因为他的信心软弱。 Kali ini Tuhan juga langsung memberikan 2 tanda. 第二次，上帝也马上给他神迹。 Bagaimana reaksi Gideon? 那这个基甸的反应是如何呢？ Dia segera percaya kepada Tuhan. 他马上相信神。 Ada perbedaan besar antara motivasi Gideon meminta tanda dengan motivasi orang Farisi meminta tanda. 有很大的区别，基甸的动机，还有这个法利赛人和文士的动机。 Semasa Gideon hidup, orang Israel dalam tekanan orang Midian karena mereka tidak taat kepada Tuhan. 当以色列人在这个米甸人的统治之下，他们是因为不敬畏上帝。 Kemudian mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan mengutus Gideon sebagai pemimpin untuk melepaskan orang Israel dari tekanan orang Midian. 然后他们向上帝呼求，上帝就差派基甸带领他们。 Gideon harus berhadapan dengan orang Midian yang sangat kuat. 基甸要面对这个很强烈的米甸人。 Dalam Hakim-Hakim 7 ayat 12 ditulis, orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu, seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. 那在《士师记》7章12节说，那些米甸人跟亚玛力人，他们是那么众多，他们在这个平原，很多。 而且他们的骆驼好像海边的沙。 Kemudian di dalam Hakim-Hakim 8 ayat 10 dinyatakan pasukan Midian itu sebanyak 135.000 orang. 然后在第8章我们听到，那些军队是135000那么多人。 Berapa pasukan Gideon? 那么基甸的军队有多少呢？ Hanya 32.000 orang. 只有32000人， Hanya 1/4 jumlahnya dari pasukan Midian. 就是这个敌人的1/10。 Tapi bagi Tuhan itu juga masih terlalu banyak. 但是在神的眼光来说，那个还是太多了。 Tuhan minta Gideon mengurangi dan mengurangi pasukannya sampai hanya berjumlah 300 orang.
上帝要祭奠一直减少到300人而已。300 orang melawan 135.000 orang. 300人要面对135千个人， Berarti satu orang melawan 450 orang. 所以一个人要面对450个人。 Gideon sekalipun takut, tetap taat melaksanakan perintah Tuhan. 基甸虽然他很害怕，但是他还是顺从神的命令。 Sekarang mari kita lihat motivasi ahli Taurat dan orang Yahudi meminta tanda kepada Tuhan. 现在我们来看这个文士和法利赛人的动机。 Waktu itu seolah-olah mereka mengatakan, 那时候好像他们正在说 Tuhan Yesus, kami bukannya tidak mau mengikut Engkau. 主耶稣，我们不是不要顺从你， Jika Engkau bisa membuktikan dirimu benar-benar Mesias 如果你可以证明自己是真的是弥赛亚， dengan memberi kami suatu tanda, 如果你可以给我们一个证据， maka kami akan percaya dan mengikuti Engkau. 我们就愿意跟随你。 Dengan kata lain, mereka menempatkan tanggung jawab bahwa mereka tidak bisa percaya adalah karena Tuhan Yesus tidak cukup memberi bukti. 换一句话说，他们不相信，是把任务放在主耶稣的身上。 Benarkah Tuhan Yesus kekurangan bukti? 主耶稣没有给他们足够的证据，所以他们不信，是这样吗？ Tuhan Yesus bukan orang pasif. 主耶稣不是一个被动的人， Sebelum mereka meminta, Tuhan Yesus sudah memberi banyak sekali tanda. 他们还没有求的时候，主耶稣已经给他们很足够的证据。 Coba kita lihat tulisan Matius. 所以我们看这个马太的记载， Kalau kita lihat di pasal 12 saja, pasal yang sama yang kita renungkan hari ini, 在马太福音第12章而已， Tuhan Yesus melakukan 2 mukjizat. 主耶稣做了2个神迹。 Di ayat 10 sampai 13, Tuhan Yesus memulihkan tangan seorang yang mati sebelah. 在第10到第13节，主耶稣医治了一个手枯干的人。 Apa reaksi orang Farisi? 那些法利赛人的反应是什么呢？ Apakah mereka menjadi percaya? 他们相信吗？ Sama sekali tidak. 他们完全不相信， Bahkan mereka mau membunuh Tuhan Yesus karena ia menyembuhkan pada hari Sabat. 甚至他们要杀害主耶稣，因为主耶稣在安息日医治人。 Kemudian di ayat 22 sampai 23, 在22到23节， Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta dan bisu karena pekerjaan iblis. 主耶稣医治了一个哑巴和瞎眼的人，因为邪灵的工作。 Ketika iblis itu diusir, orang ini langsung dapat melihat dan berbicara. 当这个邪灵被赶出，这个人马上可以看见，可以说话。 Dapatkah saudara bayangkan kalau peristiwa itu saat ini terjadi di depan saudara? 你们可以想象，如果这件事发生在我们眼前， Seorang yang kita tahu sehari-hari itu buta dan tuli, 一个人我们知道每天是不能看见的，不能说话。 kemudian ketika diusir kuasa jahat dalam dirinya, dalam sekejap, bukan 5 menit kemudian, bukan 1 jam kemudian, 然后把邪灵的后面的工作把他赶出去，他马上的医治，不是5分钟后，还是1个小时后， dia bisa melihat dan bisa berbicara. 他立刻可以看见，可以说话。 Bahkan orang-orang awam yang pada saat itu hadir memperkirakan sepertinya Tuhan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. 那些看的人，他们都以为主耶稣弥赛亚的人们， Tetapi ahli Taurat dan orang Farisi memilih untuk mengabaikan kesaksian Roh Kudus. 但是这个文士和法利赛人没有以为，他们就决定主耶稣不是弥赛亚， Oleh 他 karena 们 itu, 就拒绝这个圣灵的工作。 oleh karena itu kita bisa melihat perbedaan Gideon dengan ahli Taurat dan orang Farisi. 所以现在显现在我们暴露出来，这个基甸跟这个文士和法利赛人的动机的区别。 Gideon meminta tanda karena imannya lemah menghadapi tugas yang sedemikian besar. 基甸想求神迹，因为他的信心软弱，因为要面对那么巨大的敌人。 Tetapi setelah diberi tanda, dia langsung taat sepenuhnya kepada 但 Tuhan. 是得到了神迹，他就马上顺服。 Sebaliknya para ahli Taurat dan orang Farisi 反过来，这些文士和法利赛人 meminta tanda adalah sebagai tindakan menantang, bukti mereka tidak mau percaya.
那他们求神迹是一个挑战性质，因为他们已经决定不要相信主耶稣。 Sesungguhnya masalahnya bagi mereka, Tuhan Yesus adalah ancaman bagi sistem agama mereka. 问题在哪里呢？就是主耶稣是一个对他们的宗教有威胁。 Mereka tidak peduli Tuhan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan atau bukan. 他们不管主耶稣真正是弥赛亚，是神应许的弥赛亚。 Yang penting mereka mau mencari cara agar Tuhan Yesus berhenti mengancam keberlangsungan sistem keagamaan mereka. 他们所要的就是要停止主耶稣威胁他们的宗教的制度。 Tuhan Yesus bukannya tidak memberi cukup bukti. 主耶稣不是没有给他们足够的证据， Lebih dari cukup. 主耶稣给他们足够的。 Masalahnya mereka telah memutuskan untuk tidak percaya. 关键是他们已经决定不要接受主耶稣， Mereka telah mengeraskan hati mereka terhadap Tuhan. 他们已经刚硬他们的心，不要接受主耶稣。 Dan itu sama dengan orang-orang di masa kini. 这个跟我们四周围的人一样。 Alasan ketidakpercayaan di hati orang-orang saat ini hanyalah keengganan untuk turun dari tahta diri sendiri. 现在我们有看到很多人拒绝主耶稣，是因为他们不要自暴自弃。 Mereka berseru, kamilah yang mau membuat aturan hidup kami. Diri kami adalah milik kami. 那他们要呼喊说，我的生命是我的， Kamilah raja atas diri dan hidup kami. 我是我生命的王， Tuhan tidak perlu mengatur kami. 上帝不要管我们， Terserah kami mau aborsi atau kami mau berganti jenis kelamin. 我们要堕胎呢，我们要换的性别呢，是我们的事情， Kami tidak akan tunduk pada peraturan Tuhan. 我们不要顺服上帝的规则。 Itulah juga yang ada dalam hati ahli Taurat dan orang Farisi. 这个是在文士和法利赛人的心中。 Tuhan Yesus juga tidak pernah ingin punya banyak pengikut bersandarkan hal-hal ajaib. 主耶稣也是不要有很多的跟随者，建立他们的信心，在那个超自然的经历。 Yohanes 12 ayat 37 menyatakan, meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. 约翰福音12章37节说，主耶稣行了那么多的神迹，他们却不相信。 Tuhan Yesus selalu menghendaki iman yang dibangun di atas keyakinan Tuhan adalah Allah yang maha kuasa dan setia, yang akan melakukan apa yang Dia katakan. 主耶稣要我们建立我们的信心，在神自己，他是全能的，他是可靠的，他要成全他所说的话。 Kepada ahli Taurat dan orang Farisi, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, Ia akan memberikan hanya satu tanda, yaitu tanda Yunus. 主耶稣向文士和法利赛人说，他只要给一个神迹，就是约拿的神迹。 Nah, di dalam Matius 12 ayat 40 dikatakan, 在马太福音12章40节， seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. 像约拿在大鱼中3天3夜，人子也要在地里3天3夜。 Di kemudian hari, seperti yang dinyatakan dalam Matius 12 ayat 40, Tuhan Yesus sungguh tinggal dalam perut bumi 3 hari 3 malam. 以后真的应允了，在马太福音12章第40节的，主耶稣在地里面是3天3夜。 Dan sesudah itu Dia bangkit. 那过后他就复活了， Bangkit dari antara orang mati. 从死人中复活。 Suatu kejadian supranatural yang tidak pernah terjadi. 这个是没有发生过的这个超自然的现象。 Apakah hal ini membuat ahli Taurat dan orang Farisi bertobat? 那么这件事是不是让这些文士和法利赛人悔改呢？ Di dalam Matius 28 dinyatakan ketika para serdadu Romawi yang menjaga kubur Tuhan Yesus menceritakan segala yang terjadi tentang kebangkitan Tuhan Yesus, mereka sama sekali tidak berusaha untuk setidak-tidaknya mencari tahu kebenaran berita tersebut. 马太福音第28章说，当那些罗马兵丁的时候，把主耶稣复活的事件告诉他们，他们没有去找真相。
Mereka langsung melakukan tindakan membungkam para serdadu dengan uang yang banyak. 他们马上去勒索那些罗马兵丁， Dan juga menyiarkan kabar bohong bahwa murid-murid Tuhan Yesus mencuri mayat Tuhan 叫 Yesus. 他们说谎言。主耶稣的门徒把主耶稣的身体偷掉。 Sungguh tidak akan ada cukup bukti tanda bagi orang yang memang memutuskan untuk tidak percaya. 真的没有足够的证据，为他们下定决心不要相信主的人。 Sekarang mari kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan kepada orang yang terang-terangan menolak bukti-bukti itu. 现在我们要看主耶稣怎样对待那些明明拒绝他的人们。 Dia katakan akan ada orang-orang di perjanjian lama yang akan menghakimi mereka. 主耶稣说，在旧约要有一些人审判他们， Orang-orang yang mereka sungguh kenal di dalam perjanjian lama. 就是他们很认识的人们。 Pertama adalah orang-orang Niniwe dan yang kedua adalah Ratu Sheba. 第一个是尼尼微人，第二个是西巴皇后。 Keduanya punya satu kesamaan. 他们两位都有一个相同的地方， Mereka hanya mendengar kebenaran. 他们只有听见这个真理， Dan itu sudah cukup bagi mereka. 那已经足够了。 Nah, pertama orang-orang Niniwe. 第一是尼尼微人， Yunus diminta Tuhan untuk mengabarkan kepada Niniwe karena kejahatan mereka yang besar, mereka akan dihukum Tuhan. 上帝吩咐约拿去尼尼微城报告给大家，因为他们是那么败坏的，神要毁坏他们。 Kalau sekarang ada kesempatan mengadakan KKR, 如果今天我有机会举行布道会， maka pengkhotbah akan mempersiapkan diri dengan seksama. 那布道家一定要准备自己， Banyak berdoa, 好好的祷告， bahkan berpuasa bagi jiwa-jiwa yang tersesat. 可能为那些世上的灵魂禁食。 Bagaimana dengan Yunus? 那约拿先知呢？ Dia tidak suka dengan tugas itu 他不喜欢这份工作， karena dia benci orang Niniwe. 他很恨恶那些人， Dia bahkan berharap mereka dihukum saja oleh Tuhan. 他愿意上帝处罚那些尼尼微人， Jadi dia tidak mau pergi ke Niniwe, bahkan melarikan diri ke Tarsis. 他就没有去尼尼微，他去跑到这个大树， Tuhan menghukumnya. 上帝处罚他， Yunus ditelan ikan besar. 他被一个大鱼所吞吃。 Selama 3 hari dia tinggal dalam perut ikan dan kemudian bertobat. 3天3夜在这个鱼的肚腹，然后他就悔改了， Menyatakan kesediaan untuk taat kepada Tuhan. 他就愿意顺服上帝的命令。 Setelah keluar dari ikan besar itu, Yunus taat untuk pergi ke Niniwe. 从大鱼出来了，他就愿意去尼尼微， Tetapi dia tetap tidak mempersiapkan diri dengan khotbah yang menarik atau menggelora. 但是他没有准备自己讲一份很充足的，还是很精彩的一个正道。 Sangat jelas bahwa dia masih ogah-ogahan untuk menyatakan firman Tuhan untuk orang-orang di kota Niniwe. 他还是不愿意真正的去传福音给他们。 Yunus 3 ayat 4 menyatakan, 约拿书第3章第4节告诉我们， Yunus masuk ke Niniwe dan mengelilingi kota itu seharian dengan hanya mengucapkan satu kalimat. 约拿去绕这个整个城市，用1天的时间，只有讲一句话。 40 hari lagi, Niniwe akan ditunggang balikan. 40天过后，这个尼尼微城要被除灭。 Yunus tidak memberitahu kenapa kota mereka akan dihancurkan. 约拿也没有告诉他们为什么要被毁灭， Dia juga tidak menyerukan ajakan mari bertobat. 也没有告诉他们要悔改， Dia juga tidak membuat tanda-tanda ajaib. 他也没有做什么神迹， Dia hanya memberitahu bahwa kota itu akan dihancurkan 40 hari lagi. 他只告诉他们40天过后，这个城市要被毁灭。 Tetapi Yunus 3 ayat 5 menyatakan, 但是约拿书第3章第5节， orang Niniwe percaya kepada Allah dan mereka bertobat. 尼尼微的人民就悔改，相信上帝。 Hanya dengan satu perkataan dari Yunus. 只听到一句话，他们就悔改了。 Bagaimana dengan ratu dari selatan yaitu Ratu Sheba? 那么西巴皇后是怎样的？ Di negaranya dia mendengar berita tentang hikmat Salomo yang luar biasa. 从他的国家，他听见这所罗门王的智慧，
Oleh karena itu dia pergi menemui Salomo untuk membuktikan kabar yang dia dengar. 所以他去朝见所罗门王，去见证他的智慧。 Ada yang memperkirakan mungkin perjalanan yang dia tempuh itu sekitar 3 tahun. 可能他的这个路途是3年的之间。 Dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 6 dan 7 menyatakan, 在列王记上记载的， Ratu Sheba berkata kepada Raja Salomo, 西巴皇后向所罗门王说， benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. 我所听闻的关于你的智慧是真的， Tetapi aku tidak percaya perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. 到今天我亲眼看见，我就相信了， Setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. 连一半都没有。 Dalam hal hikmat dan kemakmuran engkau melebihi kabar yang kudengar. 你的智慧和你的荣华是超过我所听到的。 Ratu Sheba tidak menyatakan dia sudah percaya ketika datang ke hadapan Salomo. 西巴皇后没有说她已经相信了， Tapi dia mau mengambil tindakan. Tetap- Dia mau pergi. 但是她要采取行动，要去证明。 Sekalipun perlu menempuh perjalanan jauh bahkan sampai 3 tahun. 虽然她的路途很长，可能有3年的时间， Padahal dia hanya mendengar kesaksian dari orang kedua atau bahkan orang ketiga. 可能她只有从一个人、第二个人还是第三个人听得到了。 Orang-orang Niniwe hanya bertemu dengan Yunus. 这个尼尼微人只有遇见这个约拿先知， Ratu Sheba hanya bertemu dengan Salomo. 这个西巴皇后只有遇到这个所罗门王。 Baik Yunus maupun Salomo kedudukannya jauh di bawah Tuhan Yesus. 那个约拿先知还有所罗门王，他们的地位是低过主耶稣。 Tuhan Yesus yang adalah juru selamat manusia. 主耶稣是人类的救主， Tetapi itu sudah cukup bagi mereka untuk percaya kepada Tuhan. 这个是已经足够，以他们可以信他。 Berbeda dengan ahli Taurat dan orang Farisi. 那些文士和法利赛人就不同， Mereka hidup dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri sang pemberi hukum yang selama ini mereka pelajari. 他们亲眼看见那些主耶稣就是赐给他们这个律法的人， Mereka melihat sendiri hidupnya yang tanpa dosa. 他有见证主耶稣无罪的生命。 Mereka melihat sendiri begitu banyak tanda keajaiban yang Tuhan Yesus 他 lakukan. 们亲眼看见那么多神迹显现在他们面前， Tetapi mereka tetap mengeraskan hati untuk tidak percaya. 但是他们坚持刚硬心， Mereka tetap menganggap Tuhan Yesus sebagai ancaman atas kehidupan keagamaan mereka. 他们已经决定主耶稣是他们宗教的威胁， Sesungguhnya Tuhan mereka adalah ajaran mereka. 所以他们的真正的神就是他们的宗教， Pemikiran mereka sendiri terhadap hukum Tuhan. 就是他们自己的想法关于神。 Apakah kita mau seperti Gideon, orang-orang Niniwe, dan Ratu Sheba? 我们是否要成为基甸、西巴、皇后，还跟那个尼尼微人呢？ Tuhan ingin Anda dan saya mencari kebenaran dan mempercayai kebenaran. 上帝要我们寻找真理，得找真理， Bukannya repot-repot mencari tanda. 不是去寻找神迹。 Roma 10 ayat 17 menyatakan, 罗马书10章17节告诉我们， iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. 信是从听来的，听神的话来的。 Mari kita terus belajar firman Tuhan. 我们来继续学习神的话。 Di dalamnya tercatat banyak sekali tanda yang sudah Tuhan lakukan dari sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru. 在里头我们可以看到那么多神迹，从旧约到新约， Dan itu sudah cukup untuk memperlihatkan kuat kuasanya. 这个已经足够给我们证据神的大能。 Mari kita berhati-hati agar tidak jatuh dalam dosa ahli Taurat dan orang Farisi. 我们来小心自己，不要泄露这个文士和法利赛人的罪， Yang mengeraskan hati kepada Tuhan. 刚硬心，不相信神， Menjadi orang yang jahat dan tidak setia. 作恶，还有淫乱的人，不相信神， Dan akan dihakimi oleh orang-orang Niniwe dan Ratu Sheba pada akhirnya. 有一天必从西巴皇后跟尼尼微人所审判。
Atau kita mau menjadi orang beriman seperti Gideon, orang Niniwe, dan Ratu Sheba? 我们是否要做祭奠、做西发对神有信心的人们？ Kalau Tuhan mau membuat tanda ajaib khusus dalam kehidupan Anda, itu bisa saja. Itu adalah hak Tuhan. 如果神在你生命中要做神迹，那个是上帝的特权； Tetapi kalaupun tidak, itu juga hak Tuhan. 但是如果神不愿意，那个也是神的主权。 Bagian kita adalah percaya dan setia kepadanya. 我们的份就是要相信神， Dan selalu berpaut pada kebenaran firman-Nya. 要抓紧上帝的话， Bukan bergantung pada keajaiban. 不是要依靠那些神迹。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Bapa di sorga, kami mengucap syukur. 天父，我们感谢你， Kami boleh belajar bagaimana Gideon, orang-orang Niniwe, dan Ratu Sheba bisa beriman kepadamu. 我们可以从祭奠西巴皇后还有尼尼微人，对你有信心。 Kami mengucap syukur untuk Alkitab yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. 我们感谢你赐给我们你的话语， Tuhan pimpin kami dengan kerendahan hati, kami boleh terus belajar firman-Mu. 主引领我们有谦卑的心来学习你的话语， Tetapi tidak menjadi sombong dengan pengetahuan akan Engkau. 不以我们的知识所骄傲， Sehingga kami jatuh seperti orang Farisi dan ahli Taurat. 使我们像那些文士和法利赛人跌倒。 Tuhan pimpin kami untuk selalu taat dan setia kepadamu. 主引领我们可以随时相信主和顺服你， Dan biarlah kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang memuliakan Tuhan. 使我们的生命可以荣耀你的生命。 Terima kasih Tuhan. 我们感谢你， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。现在我们要一起来为着我们教会的很多事工来代祷。 Sekarang kita akan berdoa untuk beberapa pelayanan gereja. 我们为教会祷告， Kita akan berdoa untuk gereja, 为关怀小组组长和组员准备好在8月开始实体小组查经代祷。 doakan persiapan bagi pemimpin maupun anggota care group untuk siap melaksanakan care group di bulan Agustus. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, terima kasih Kau sudah menolong kami melewati pandemi ini, dan sekarang kami akan mulai di bulan Agustus ini dengan care group kami yang sudah lama kami tidak laksanakan. Tuhan tolong kami dalam melaksanakan care group ini agar para pemimpin care group ini dipersiapkan dengan baik. Mulai Agustus ini mereka bisa memimpin care group ini agar care group ini lebih baik lagi dan bisa menjangkau lebih banyak jemaat, agar jemaat bisa bersatu dan melayani Engkau, membawa lebih banyak jiwa lagi kepadamu, terutama sesudah melewati pandemi ini. Tuhan, tolonglah para pemimpin dalam mempersiapkan care group ini. Kami serahkan persiapan ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 为从儿童的青少年和从青少年在今年的生计祷告，能够适应新的成长阶段，沿儿童和青少年继续在主耶稣里成长。 Doakan untuk kenaikan kelas dari sekolah minggu ke remaja maupun dari remaja ke pemuda. Kiranya anak-anak dan remaja bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Tuhan kami berdoa untuk sekolah minggu kami, Tuhan, di mana kami telah mengakhiri masa tahun yang lalu, di mana ada sebagian melalui online, tetapi kami sekarang sudah mulai dengan onsite. Tuhan tolong kami, mulai dari sekolah minggu mereka anak-anak sudah mulai naik ke kelas yang lebih tinggi lagi. Kiranya Tuhan sertai para murid-murid ini di dalam kelas yang lebih baru ini agar selain kelasnya naik, imannya juga bertambah. Terutama juga untuk mereka dari kelas 6, dari sekolah minggu yang masuk ke dalam remaja. Tuhan sertailah mereka di dalam
ada gap mengenai kebiasaan dari sekolah minggu ke remaja. Tuhan, kiranya Engkau persiapkan mereka, jangan sampai mereka meninggalkan imannya hanya karena hal ini, tetapi mereka malah dengan remaja bisa lebih giat lagi. Dan tolong para pengurus baik remaja maupun pemuda bisa mempersiapkan kenaikan-kenaikan ini dengan lancar supaya mereka tidak ada satupun yang terhilang. Kami serahkan kenaikan kelas dari sekolah minggu ke remaja dan remaja ke pemuda ke dalam tangan-Mu. Persiapkan hati mereka agar kemudian mereka menjadi alat yang berguna bagi kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 为众在这一波疫情再次升高之庆，学校还是采取正常的实体上课方式，求神保守看顾孩子们有健康的身体，得以抵抗病毒的感染。 Saat ini gelombang pandemi COVID kembali meningkat. Kiranya Tuhan melindungi anak-anak yang sudah mulai sekolah onsite, sehingga memiliki tubuh yang sehat dan kuat untuk melawan infeksi virus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, Tuhan, Ampunilah terima kami kasih yang berdosa. karena anak-anak sekarang sudah Berikanlah kami mulai kekuatan untuk memasuki Tuhan yang akan tahap baru dalam sekolah roh ini, jahat dan roh mereka memasuki virus. kurikulum yang baru Tuhan, di mana dan mereka berikanlah akan memulai kesehatan dengan kami. onsite. Dalam nama Tuhan, Yesus dalam Kristus. menghadapi onsite ini Amin. banyak sekali masalah, terutama saat ini di mana pandemi sudah menurun tetapi sekarang naik lagi. Tuhan, tolong para murid, para siswa, para guru, dan para pengurus bisa menjaga kesehatan masing-masing dan bisa menjaga dalam mengajar ini tidak sampai menyebarkan virus ini. Tuhan, tolong dan berikan dalam cara sekolah melalui onsite ini, berikan kami kesehatan, berikan kami hikmat kebijaksanaan bagaimana mengikuti pelajaran onsite ini sehingga pandemi ini bahkan bisa lebih menurun lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 在这百业萧条又物价上涨的情况下，求神赐给姐妹们有智慧安排家庭中的日常饮食，祈求主看顾那些生活困难的家庭能得到生活的供应。 Dalam situasi terpuruknya semua industri dan kenaikan harga, kita mohon pada Tuhan untuk memberikan hikmat kepada para ibu dalam mengatur makanan sehari-hari dalam keluarganya. Dan meminta Tuhan untuk menjaga keluarga-keluarga yang hidup dalam kesulitan, sehingga mereka dapat mempersiapkan persediaan yang cukup bagi kehidupan mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, kami berdoa untuk keadaan keluarga-keluarga, terutama anggota jemaat kami, di mana dalam menghadapi situasi ekonomi yang makin memburuk ini, secara global maupun secara di Indonesia dan juga di dalam keluarga. Tuhan tolong di mana banyak industri yang mulai menurun, terpuruk, kiranya Tuhan tolong agar meskipun industri terpuruk, para keluarga terutama orang tua dan ibu-ibu bisa mengatur budget pengeluaran sehingga mereka bisa lebih hemat tetapi gizi tidak menurun sehingga keluarga bisa terjamin kesehatannya terutama dalam menghadapi pandemi ini. Tuhan, tolong Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan kepada para kepala keluarga untuk mengatasi masalah-masalah ini dan juga bantu pemerintah Tuhan untuk mengatasi masalah ini. Dan juga para pemimpin dunia ini bisa kerjasama, tidak memikirkan negara masing-masing, tetapi bisa memikirkan secara global bagaimana mengatasi masalah ini. Tidak memikirkan untuk mengalahkan orang lain, tetapi memikirkan bagaimana mengalahkan pandemi ini. Tuhan, tolong para pemimpin dunia, para pemimpin negara, para pemimpin keluarga, agar mereka bisa tahu bagaimana mengatasi masalah ini sehingga keluarga tetap sehat dan dijauhkan daripada penyakit-penyakit yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 印尼有4个省份在今年3月间
被列为最穷困的地区，巴布亚、新巴布亚、安德地和马鲁古，求主赐给他们的政府智慧，能够继续专注做经济振兴计划。 Doakan 4 provinsi di negara kita Indonesia ini dengan kemiskinan tertinggi per Maret 2022, yaitu Papua, Papua Barat, NTT, dan Maluku. Doakan Pemda setempat agar lebih berhikmat dalam memajukan daerahnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk negara Indonesia ini, Tuhan, di mana tingkat kesejahteraannya tidak merata, terutama di bagian timur, Tuhan, di daerah Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, di mana di sana ada banyak sekali anak-anak-Mu, mereka dalam keadaan kemiskinan, Tuhan. Kasihanilah mereka, Tuhan, agar mereka bisa mendapatkan hidup yang layak. Tuhan, kasihanilah mereka, Tuhan. Bantu para pemimpin daerah, juga pemimpin pusat bisa memikirkan daerah, dan pemimpin daerah juga agar dalam mengelola daerah mereka ini bisa mendapatkan hikmat kebijaksanaan daripada-Mu, tidak melakukan korupsi, dan tahu bagaimana untuk masyarakat di sana agar bisa dimajukan, tidak menjadi miskin lagi, Tuhan, karena kami tahu di daerah sana, terutama di Papua, Maluku, daerahnya sangat makmur. Tetapi mereka belum tahu mengelola. Bantu para pemimpin dan juga anak-anak-Mu pemimpin gereja di sana bisa menolong masyarakat di sana untuk bisa mengasihi satu sama lain dan bisa mengelola dengan baik aset daerah mereka yang demikian melimpah sehingga tidak ada kemiskinan daerah sana. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 有15个国家面临经济萧条的压力，印尼排在其中的14位，求主特别光开恩，祝福使印尼经济早日好转。 Ada 15 negara yang beresiko mengalami resesi dan Indonesia berada di peringkat ke-14. Doakan agar ekonomi Indonesia bisa lebih baik. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang dalam surga, kami mendapat berita ada 15 negara di dunia ini menghadapi resesi. Dan salah satu di antaranya adalah negara kami, negara Indonesia ini. Memang manusia sudah memprediksi, tetapi Engkaulah yang berdaulat, Engkaulah yang menentukan. Dan tolong negara kami ini agar bukan hanya negara kami ini, tetapi ke-15 negara ini semua bisa menghindari resesi ini dan bisa hidup lebih makmur lagi, jauh daripada prediksi manusia. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang berdaulat. Dan juga tolong Tuhan agar anak-anak-Mu bisa tidak putus asa, tetapi terus berharap padamu, berharap pada Engkau yang bisa merubah segala sesuatu. Karena Engkaulah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Tuhan, kami serahkan resesi ini ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kami iman agar kami tidak khawatir. Dan kami dengan iman kepadamu bisa maju bersama mengatasi semua masalah yang ada. Kami serahkan kekhawatiran kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 有各位总统将在于7月26号到28号国事访问中国、日本和韩国。此行的目的是为了借助强双边经贸投资的合作，求主福赐带领，使他此行圆满成功。 Presiden Jokowi berencana akan ke Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada tanggal 26 sampai 28 Juli 2022 ini untuk membahas peningkatan kerjasama ekonomi, khususnya perdagangan dan investasi. Kita doakan untuk rencana kunjungan Presiden ini. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, dalam mengatasi masalah resesi ini Tuhan, Presiden kami Pak Jokowi akan berkunjung ke Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Berikanlah beliau hikmat kebijaksanaan daripada demikian juga para anggota kabinet dan seluruh anggota yang ikut ke sana, agar mereka ke sana bisa berunding dan bisa mengatasi masalah ekonomi, bukan hanya untuk Indonesia tetapi juga untuk negara yang dikunjungi, sehingga kami bisa ada kerjasama yang baik, saling menguntungkan, dan juga bisa mendapatkan investasi yang bisa ditanamkan ke negara Indonesia ini, bukan untuk mengeksploitasi tenaga kami, tetapi bisa bekerja saling menguntungkan, sehingga ekonomi negara Indonesia ini bisa bangkit kembali dan bisa memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我们唱第4首歌四大复兴圣颂581首。 Mari kita menaikkan pujian yang selanjutnya dari SPK 581, Beri Kebangunan di Jiwaku.我们首先要为着加里曼丹宣教的事工来祷告。 Kita akan berdoa untuk pelayanan misi di Kalimantan Barat. 要为着波多泽达巴鲁西亚从儿童到成人的门徒训练辅导事工来祷告，使他们能够荣耀上帝，并为其中一位儿童有志向来学习神学来特别祷告，祈求神在其中帮助，使他能实现这一个理想。 Mari kita doakan untuk pelayanan kunjungan Pondok Cerdas Parusia, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pemuridan dari anak-anak hingga dewasa, supaya dapat memuliakan Tuhan, dan doakan untuk salah satu anak binaan yang tahun ini berkomitmen untuk kuliah teologi agar dapat terrealisasi. 好，我们一起祷告。 Mari kita berdoa. Tuhan, kami 亲爱的主，我们 berdoa 感谢你， Tuhan 我们要特 untuk 别的为 misi 着 penginjilan di 这个地 Kalimantan. 方的 Oh Tuhan, khususnya 加里曼丹的 untuk 这些 Pondok 宣教 Cerdas 是宣 Parusia, 教事工 Tuhan kiranya Tuhan 主要来 pakai 祷告， Tuhan 这里有门 sehingga 徒的 pelayanan 训 di 练 sana 辅 Tuhan 导， sungguh 还 boleh 有 menjadi 很多的一 berkat 些宣 Tuhan, 教的事工 membawa 在当 banyak 中来举 jiwa-jiwa 行。 untuk boleh 主，我们也要 mengenal 感谢 Tuhan, 神 boleh 特 datang 别 pada 是 Tuhan 能够 mengenal 使他们 Tuhan 在事工 dan 荣耀 menerima 上帝 anugerah。主啊， keselamatan 也 dari 借 Tuhan. 着
他们的事工能够使更多的儿童以及成人都能够一同成为主你的门徒去跟随你，为主得着灵魂。主，我们也为当中一位儿童，他有这个志向，来去希望能够学习神学，装备自己为神所用。主啊，你是大能的主，你相信你，凡符合你心意的，主你都必带领。主啊，让这些孩子们也能够在主你的国度当中，成为神你祝福爱人的管道。主，谢谢你，使他能够实现自己理想。祷告，我们要为着第二项来祷告。Mari kita berdoa untuk pokok dua selanjutnya. 为侍奉的团队以及他们的家人来祷告，希望拥有健康的，他们能够拥有健康的身体，也有一颗忠心到底来侍奉主的这样的心智。Mari kita doakan untuk tim pelayanan dan keluarganya supaya dapat melayani dengan maksimal dan diberi kesehatan yang baik. 我们一起祷告。 Mari kita berdoa. Tuhan, 现在 kami 主 juga 感谢 ingin 你，主，我 berdoa 们为着 Tuhan 这些宣教侍 untuk 奉 para 的团 pelayan 队来向 Tuhan 你 di 祷 gereja 告。 ini. Tuhan 主啊，他 beserta 们在 dengan 合场当 keluarganya. 中为主奔波，为主 Mohon 征 Tuhan 战， yang 为 menolong 主 Tuhan 赢取灵魂。 berikan 主为 semuanya 那些失 Tuhan 丧的 mereka 人， semua 使他们能够 hati 回 yang 到主的家里面。 sungguh-sungguh Tuhan 主，你因此要眷顾他们， setia 使每个团队的 melayani 这些 Tuhan. 活动和施 Mengikut 工 Tuhan 都能够在 dipakai 神 oleh 圣灵 Tuhan 的带领当中进行， dimanapun berada 蒙神喜悦， Tuhan 使 boleh 同 menjadi 心合 alat-alat 一，成为 Tuhan 神国的 Tuhan 这 yang 些许 boleh 多的悔改 memuliakan 的 Tuhan 祝福， menjadi 也为着 berkat 他们的 bagi 家人 banyak 祷告， orang 特别 Tuhan 是这些宣教士当们奉献自己的时候， pakai 是吧？他们对家人的思念，以及家人对他们的 dalam nama 思 Tuhan 念， Yesus 主啊， kami 求主你在天上纪念和加倍祝福他们，使他们拥有一个健康的身心来去侍奉主，成为主你合用的器皿，是神你忠心耿耿的这样的管家。感谢你，主。哦，什么？好，我们其次要为着罗马尼亚祷告。 Selanjutnya kita akan berdoa untuk Romania. 为着那里的犹太人祷告，在二战的时候，约有38万人遭受反犹主义者的这个屠杀，并且在2019年间破坏了他们73个这个坟墓。目前这些人对圣经的态度呢，都是封闭的、抵挡的。我们求主能够透过这些电台、媒体传播福音的信息，让这些人能够相信归入耶稣基督，并和当地的基督徒建立良好的关系和友谊。 Kita berdoa bagi orang Yahudi Romania yang mengalami pembantaian sebanyak 380.000 orang oleh orang Kristen anti-Semitik sesudah Perang Dunia Kedua, serta perusakan 73 kuburan keluarga mereka di tahun 2019. Sekarang mereka tertutup terhadap Injil. Doakan pekabaran Injil melalui radio, serta doakan tali persahabatan baru yang dibangun kembali dengan orang Kristen sejati, agar ada kesempatan baru untuk membahas firman Tuhan. 我们一起祷告。 Mari kita berdoa. 现在主，我们要为着罗马尼亚的这些犹太人祷告，主啊，他们在二战的时候受到许多人的人的这种虐待、屠杀。主，他们有38万，将近40万这样的人，犹太人主啊，遭到恶意的屠杀。主，求你怜悯这个世界的罪人。 主怜悯那些杀人的人，我们求主你赦免他们。我们也看到他们肆意的破坏这些家庭的坟墓，来去羞辱他们。主啊，我们知道你在历史当中掌权，所有在日光之下发生的事情，主都有你的主权，你都主啊来监察。我们也要为着这些人主啊来祷告，因为他们反对圣经，他们也不信耶稣基督。我们感谢主，你在这个时代当中，我们看到这个世界的许多的通讯信息的发达，我们求主你使我们能够善用这些媒体来去成为传播福音的工具，让这些拒绝圣经在福音的门之外的人有机会能够来归信主，也求主你与他们同在。谢谢你，
奉耶稣的名。我们现在要为着中国来祷告。Kita berdoa untuk Tiongkok. 为着中国的教会的突破来祷告，因为中国的基督徒一直在为海外的宣教事工作筹备，已经向中亚、东南亚、非洲等丝绸之路沿线国家差派了数百名的宣教士，一些国内的宣教士运动正在准备当中，他们计划在2030年之前能派出2到3万名宣教士。Mari kita berdoa untuk terobosan di gereja-gereja Tiongkok. Orang Kristen Tionghoa telah mempersiapkan misi ke luar negeri dan telah mengirim ratusan misionaris ke negara-negara di sepanjang jalur sutra di Asia Tengah, Asia Tenggara, dan Afrika. Beberapa gerakan misi di Tiongkok sedang bersiap untuk mengirim 20.000 hingga 30.000 misionaris pada tahun 2030. 我们一起来祷告。 Mari kita berdoa. 亲爱的主，我们感谢你，我们为着中国教会主的祷告来祷告。主啊，教会不但要在本地当中扩展，主啊，更是要走出去，走出本地本土，向外去传扬福音。而中国教会在这一方面，我们看到说有很多的缺乏，有很多的事工还需要正在开始突破当中，崛起当中。我们要求圣灵使用中国教会能够成为世界各地的祝福，使中国的基督徒能成为别人的祝福。我们祈求主你大大的使用中国的这个大民族的国家，能够让很多人成为宣教士，为主去在禾场当中收割，赢得灵魂。我们看到也有很多人，中国的教会已经向中亚、东南亚这些甚至非洲的这些地方开始逐渐的差派宣教士。主，我们相信神你的大能一定要实现，福音要传到地极，你借着各地的教会成为地极的祝福。主，中国教会在这个时代当中，主你要大大的使用，使我们不浪费资源，不白占土地，乃是在地上为主征战赢得了。感谢你恩主，求主继续带领。好，那我们现在呢要欢迎首先第一次来参加我们双祷会的肢体还有会众。Kami menyambut saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian doa Dwi Bahasa ini.现在要来报告事项。Ada beberapa pengumuman. 首先呢，华闽双语实体主日崇拜会，每个礼拜天上午10点举行。同时呢，会众也可以通过 YouTube 来参加我们的主日崇拜。Kebaktian Dwi Bahasa Mandarin yang diterjemahkan ke dalam bahasa Hokkien on-site diselenggarakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pada waktu yang sama jemaat juga dapat mengikuti kebaktian melalui YouTube. 同时呢，华印主日学
每礼拜日上午10点钟举行。 Dan sekolah minggu Dwi Bahasa Mandarin yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 欢迎你把你的小孩， diselenggarakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi juga. 欢迎把小孩子带到教会来。 Kami mengundang saudara-saudari untuk membawa anak-anaknya untuk mengikuti kebaktian anak-anak ini. 我们的查经祷告会每个礼拜2晚上7点通过 Zoom 来进行，需要链接的可以联络我们。 Setiap hari Selasa pukul 19 diadakan PA dan doa melalui Zoom. Silakan menghubungi kami untuk mendapatkan link Zoom. 如果有特别属灵上的需要或想要分享见证的人，请联络我们。 Bagi jemaat yang mempunyai kebutuhan khusus atau ingin membagikan kesaksiannya, silakan menghubungi kami melalui WA. 我们来唱第5首诗， Mari kita naikkan pujian yang kelima, 信徒奋起圣颂582首。 Bangkit Gereja Allah, SPK 582. ，Kita akan mengakhiri kebaktian doa Dwi Bahasa pada sore hari ini. 我们要结束今天晚上的双语祷告会， Mari kita sama-sama bangkit berdiri. 我们起立。 Kiranya rahmat dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus memimpin kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. 愿父的恩惠、主耶稣的慈爱并圣灵的感动，常与我们同在，从今时直到永永远远。 Amin. 阿门。 Nah, silakan duduk, kita bersaat teduh. 请坐，默祷。